daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu arahan daripada Al-Quran, arahan daripada hadis mesti dilaksanakan dalam kehidupan kita. Tak boleh ditinggalkan, kita lalai daripada saranan Al-Quran. Di antaranya ialah Allah Subhanahu wa taala nanti kita sebagai khalifah di atas muka bumi. Maksud khalifah adalah pentadbir. Siapa saja di kalangan kita mentadbir, kullukum ra'in, kata Nabi, setiap kamu adalah pemerintah. Maka seorang suami memerintah rumah dia, isteri dan anak-anak. Seorang ibu memerintah anak-anak dia di rumah, menjaga anak dia. Seorang majikan memerintah bekerja. Seorang guru memerintah anak murid. Seorang pentadbir, seorang ketua negara, menteri, perdana menteri yang berhormat, semua mentadbir orang-orang di bawah mereka. Dan diri kamu mentadbir diri kamu sendiri. Kullukum mas'ulun 'an ra'iyati, kata Nabi. Setiap kamu akan disoal tentang apa yang dia pimpin. Diri dia pimpin, betul ke tak betul? Anak-anak dia pimpin, betul ke tidak? Isteri yang dia pimpin mengikut kehendak siapa? Rumah tangga yang dipimpin, adakah mencari keridaan Allah ataupun hanyalah perselesaan dunia? Negara yang dipimpin, adakah hanya untuk elok pada ekonomi namun tidak pada akhlak dan pengamalan sunnah serta ibadah? Ini semua disoal oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap pemimpin itu akan melakukan kesalahan, tapi sebaik-baik yang melakukan kesalahan ialah yang kembali memperbetulkan kesalahannya. Para ulama menyatakan, apabila Allah melantik seorang imam untuk mengimamkan makmum dalam solat-solat fardu, maka sesungguhnya imam itu adalah pemimpin yang adil untuk mengemudi salatnya sehingga semua merasa seronok dan tenang dengan salat yang dipimpin. Maka jika berlaku kesalahan, makmum wajib menegur imam dia yang salah. Dan imam ketika ditegur, dia tak perlu kali ke belakang melihat siapa yang dia tegur, siapa yang tegur dia. Imam imam salah, kita tegur, melihat dia kali belakang tarik buat tegur. Melihat lepas dia pergi dalam lagi, dia bisik tanya bila apa pandai sangat tegur dia. Imam tak perlu mencari siapa yang menegur. Imam kena cari apakah kesalahan yang ditegur oleh makmum, lalu membetulkan kesalahan itu. Kalau imam kali bicara siapa yang tegur, batal solat dia. Atau imam dia tak peduli, dia terus dengan kesalahan dia. Sekiranya kesalahan itu berbentuk meninggalkan rukun atau menambah, solatnya terbatal. Atau jika kesalahannya itu hanyalah pada meninggalkan perkara sunat sama ada hayat ataupun sunat jamaah, maka solatnya ada kekurangan walaupun tidak membatalkan solat tersebut. Ini kefahaman yang harus kita ambil apabila kita menjadi pemimpin. Bila kita pimpin rumah kita, bila kita pimpin masjid, bila kita pimpin sekolah, bila kita pimpin satu kerajaan, satu negara, kita kena ikut apa yang telah ada di dalam undang-undang solat. Kalau ikut
orang negara kita boleh kerap jadi mahal. Contoh dia, zaman dulu macam-macam orang buat duit daripada macam-macam banyak benda. Boleh tipu ke, boleh geram ke, apa tanduk apa benda yang payah jadi mahal. Orang ada benda tu jadi kaya. Kenapa? Kerana dirasmikan, jadikan benda itu sebagai bahan pertukaran yang rasmi. Dunia hari ini sudah menolak emas dan perak, menjadikan wang ringgit sebagai wang kertas, sebagai duit untuk berjual beli. Ini adalah salah satu daripada strategi Yahudi, mana Yahudi mengkaji setiap yang dilakukan oleh Islam, dia mesti ubah. Tidak pernah kita dengar Nabi SAW membeli sesuatu kecuali dengan emas dan perak, dinar dan dirham. Maka Yahudi laknatullahi alaihim untuk merencatkan ataupun menjatuhkan ekonomi orang Arab dan Islam, maka merubah, memaksa dunia supaya tidak lagi menggunakan emas dan perak. Yang digunakan ialah apa? Kertas yang disandarkan kepada emas kononnya. Maka negara-negara kecil yang bawah-bawah macam kita nak cetak duit kena hantar emas sebagai harga kepada duit yang kita nak cetak. Tapi Amerika dia nak cetak duit dia, ada kita tahu berapa yang emas dia letak? Tak ada. Dia cetak berapa banyak dia nak. Dia ada mesin pencetak. Bukan semua negara pula yang boleh cetak duit dia. Kita kena cetak di Australia, kena cetak di Britain. Maknanya kita terikat, ekonomi kita dipegang. Amerika hang bodoh lagu mana pun dia cetak lagu tu. Maka kita melihat bagaimana kestabilan ekonomi dia yang palsu berlaku apabila negara-negara Islam ingin mengemukakan dinar emas dan perak, dirham perak sebagai mata wang utama OIC. Kita melihat penentangan yang begitu dahsyat daripada Europe, Persatuan Eropah dan juga Amerika yang berselindung di belakangnya adalah Yahudi Israel. Baik. Kalaulah dapat kita kembali kepada zaman tersebut, walaupun kita tak gunalah kecil-kecil ini, kita guna duit jugalah. Contoh nak beli aiskrim, nak beli coconut apa shake tu bagi dinar, payah jugalah. Maknanya benda-benda kecil guna emas. Hak orang besar kecil-kecil guna ringgit, hak orang besar kita guna emas. Ketika itu ekonomi dia akan stabil, sandaran kepada wang kita akan emas. Kerana apa? Simpanan emas kita banyak. Baik. Jadi Nabi sebut kama az-zahabu biz-zahab. Kalau kamu nak tukar emas dengan emas, mesti kena ada cara dia. Corak emas tu tidak dilihat macam mana, sama ada sudah dibentuk ataupun belum dibentuk, seketui ke ataupun habuk yang kita dapat tu kecil-kecil itu, atau sudah menjadi seutas rantai, gelang sebentuk cincin, subang dan sebagainya. Yang penting pertukaran itu mestilah dengan kadar timbangan yang sama. Ini zaman dulu contohnya apa, pakat-pakat berkenan nak lawan tukar, tengok rantai kawan tu cantik sangat, maulah pertukaran gelang kaki pun dengan rantai angkat. Kalau nak tukar mesti sama berat, sama jenis emas. Corak tidak dilihat. Ini corak aku ni Spanyolnya, aku tempatannya ada, tak kira. Yang tu tidak memberi sebarang perbezaan pada harga. Malah mungkin tak ada lah tukar, atau mungkin bahagian orang pergi tukar di kedai emas. Pergi tukar tu hati-hati. Nak tukar yang kita nak tolak emas kita, jangan kita kata tukar, kita jual. Sebab bila kita pergi tukar tak sama berat. Dia tak sama berat, hukumnya ada riba di situ. Akad kita tak betul.
Islam tak mau tindas orang miskin. Maka yang sedap dia kena keluar banyak untuk dapat yang sedap sedikit. Jadi apa dia kena buat? Nabi SAW satu hari seorang sahabat Bilal bawa main tamar daripada Khaybar. Tamar yang sedap, panjang. Lemai kat Nabi, Nabi tanya, adakah semua tamar Khaybar macam ni? Dia kata dah. Cuma kami bila nak makan hak sedap macam ni, kami tukar sa'in bi sa'in. Kami beli sekilo tamar yang panjang yang sedap ni, bayaran dia 2 kilo tamar yang biasa. Nabi kata, jangan buat dah macam tu. Kalau kau nak makan, apa jual yang 2 kilo ni, ambil duit, kemudian beli yang sekilo. Kenapa? Akan dieksploitasi oleh orang yang ada benda yang elok, mengambil, menukar dengan orang yang kurang upaya, kurang ada duit, akhirnya dia dapat banyak. Dia dapat 2 kilo, banding 1 kilo, lama dia pun banyak, dia boleh pergi jual pula. Dia lagi untung. Maka Islam tutup dia rawat. Namun benda ni tak berlaku atau hampir tidak berlaku dalam kehidupan kita hari ini. Cuma riba yang ada hari ini adalah riba al-fadl dan riba al-nasi'ah. Riba yang berbentuk pinjam terus dapat bunga. Pinjam berapa duit? Kena bayar? Hotel 50. Ini riba al-fadl. Riba al-nasi'ah, lagi lama hang tangguh, lagi naik bunga dia. Macam pinjaman konvensional yang kita buat. Kalau bulan ni sangkut tak boleh bayar kereta, bukan bulan depan bayar harga tu dah dia naik. Dia naik, konon dia kata denda dah, dia kata itu riba. Lagi tangguh setahun, pasang bayar lagi banyak. Lagi tangguh lagi banyak. Tu riba an-nasi'ah. Innaman nasi'atu ziyadatu fil kufur, kata Nabi. Hanya kata Allah, hanya saja riba nasi'ah, menangguh-nangguhkan itu adalah tambahan kepada kekufuran yang kamu buat. Cerita bab riba ni panjang dan telah kita bicarakan dulu, insya-Allah. Kalau ada masa kita akan sebut lagi tentang riba. Dan saya dapat satu tulisan daripada salah seorang daripada pengasas kepada Bank Islam. Dia ni bekas setiausaha ketika penumbuhan Bank Islam. Dia menulis tentang bagaimana Bank Islam pada hari ini tidak lagi, ataupun dia punya asas penumbuhannya sudah diselebih, maknanya bukan lagi untuk menggantikan bank-bank konvensional, tapi lebih menawarkan perkara riba yang menggunakan nama-nama Islam. Itu Nabi SAW sebut, sungguhnya di akhir zaman kamu semua akan makan riba. Kalau tak makan riba secara langsung, kamu akan terkena debu-debu riba. Debu-debu riba. Saya buat pinjaman rumah Islami 7.8. 7.8. Pinjam 55, kena bayar 138,000 lebih kurang. Lebihan itu disebut sebagai sama-sama untung, win-win situation. Sebab guna nama macam-macam. Tapi kenapa hang letak tinggi sangat? Sebahagian tempat pula dia menyusahkan kelulusan pinjaman Islam dan mempermudahkan pinjaman konvensional. Tak lagi ketika ekonomi kuat, dia kata encik buat yang ni lah, cepat lulus. Ekonomi kuat kata buat yang ni interest dia pun rendah, 3.3, yang ni 5.8. Jangan buat apa? 3.3. Tak tengok dah tu haram ke ada guna apa, ada berkat ke tak ada. Bahkan dia punya pilihan, kita
ketiga, yang terakhir, kata Nabi SAW, rubba ash'atha madfu'in bil abwab law aqsama 'ala Allah la abarra. Nabi menceritakan tentang hakikat doa seseorang itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan kerana jawatan dia, bukan kerana latar belakang keluarga dia, bukan kerana segala kemudahan yang dimiliki. Dah. Mungkin saja kata Nabi, rubba ash'atha. Ramai mana? Ash'atha, orang yang berpakaian lusuh. Ash'ath ni rambut pun tak terurus. Kita orang ikut jalan gelandangan ke, ataupun kita nampak orang yang tak apa putih ke, rambut tanggung tanggung gundi, impun pakaian, dia heret botol yang dijumpa kat jalan. Madfu'in bil abwa, orang halau daripada pintu rumah mereka. Kira-kira tu rumah orang ni ada sikit layak, tengok pakaian dengan bau dengan apa mesti sana, tak bagi. Lau aqsama 'ala Allah, kalau dia bersumpah menggunakan nama Allah, yakni memohon menggunakan nama Allah, la abarra, Allah pasti akan menunaikan sumpah dan permintaan. Maksud dia, sebab Allah Subhanahu wa taala tidak memandang di segi zahir, segaknya kita, kemahnya pakaian kita, cantiknya tempat tinggal kita, besarnya jawatan kita. Kata-kata kita didengari oleh manusia, diikut oleh manusia, belum tentu Allah makbulkan doa kita. Belum tentu Allah bagi taufik dekat kita. Tapi orang yang rumah pun tak ada, terkadang menumpang tidur kaki 5 mata, tapi dia kalau dia berdoa, dia memohon daripada Allah, Allah bagi. Ini menunjukkan kerendahan diri kita di hadapan Allah. Kalau kita nak minta, mestilah dalam keadaan tawadhu. Tawadhu lillah, bertawadhulah kamu kepada Allah. Man tawadhu'a lillah rafa'ahu Allah. Barang siapa yang tawadhu, rendah diri kepada Allah, Allah akan angkat dia. Allah akan tinggikan dia. Allah akan letak dia pada kedudukan yang mulia. Tapi barang siapa yang takabbar wa tajabbar, siapa yang takabur, sombong, angkuh dan zalim, Allah akan hina dia. Walau di dunia dia merasa dia kemah, kuat elok, di akhirat nanti dia akan dijadikan manusia yang paling hina dan terkutuk. Paling hina dan terkutuk. Itu bila kita melihat orang-orang yang macam tu, tak payahlah kita cemooh. Walau dalam hati kita, kadang kita jumpa berjalan, kata dia ni gila. Hati kita dah tutup. Ini tak betul. Kadang anak-anak kita pula tanya, apa tu? Kita buat tu tu orang gila nak. Nah. Nanti kita usung lagu tu, anak kita bagi orang gila. Biar Allah uji dia, dan bila dia hilang akal ni tu, berarti dia tak payah buat apa. Dia tak payah buat benda wajib. Kalau dia buat benda haram pun tak berdosa dekat dia. Masya Allah. Kita ni hati-hati ada kai ni. Bergerak ada dosa, ada pahala. Duduk diam pun ada dosa, ada pahala. Dan Allah akan soal kita. Maka mereka itulah golongan yang suci, yang Allah ampunkan dosa mereka akibat daripada Allah uji mereka dengan kehilangan akal mereka. Betul di Syria, para ulama menyarankan, kalau kamu jumpa orang yang demikian, salamlah dia, pucuklah tangan dia. Kemungkinan dia salah seorang di kalangan wali Allah, di kalangan para ulama yang merendah diri. Banyak cerita tentang untuk wali yang macam tu. Kenapa mereka nak hina diri mereka bila orang sanjung dia ni wali Allah, dia ni seorang yang alim, seorang yang hebat. Mereka hina diri mereka dengan seolah-olah seperti gila. Mereka yang dulu kita sebut buhlul, juha. Ni orang yang alim, orang yang hebat. Buhlul ni orang yang hebat, tapi dia buat tak erti. Lepas tu mai kat orang Melayu, dia pemaki bahlul. Dia ambil nama orang tu, dia maki orang bahlul. Nama dia buhlul. Orang yang berlakon jadi tak waras. Dalam tak waras dia, khalifah pun dia berkenal. Cerita tu kita cerita Pak Johar dulu. Macam-macam Johar ni satu hari dia nak tengok masyarakat ni macam mana. Dia pinjam kat jiran dia.
yang